Semalam saya join program Sukses 2022, program Ikram, dan ada satu kisah menarik yang ingin saya kongsikan. Kisah ni diceritakan oleh Syekh Hamid. Syekh Hamid ni muwajjih ataupun penceramah bagi daurah Risalah ila Syabab. Okay. Kisah tentang 3 orang Syekh Mesir yang datang ke Cameroon untuk berdakwah. Jadi antara 3 orang syekh ni, salah satunya adalah kawan kepada Syekh Hamid tadi. Jadi ini adalah kisah benar yang berlaku di penghujung tahun 90-an. Okay. Jadi 3 orang syekh Mesir ni datang ke Cameroon. Sampai kat situ, di airport mereka turun dan cari kawasan untuk berdakwah. Sampailah di sebuah kampung. Sampai di sebuah kampung tu, sebelum masuk dekat luar tu mereka nampak ada seorang pakcik tua yang duduk di bawah pokok. Mereka pun mendatangilah pakcik tu. Pakcik tu pun tanyalah, korang semua ni siapa? Mereka jawab, kami semua ni datang daripada Mesir ke sini untuk berdakwah. Tapi pakcik tu tiba-tiba menangis. Pakcik tu menangis, pakcik tu cakap, kau dah lambat. Kenapa sekarang baru kau datang sini? Sambil menangis teresak-esak. Mereka pun tanya, ada apa pakcik? Pakcik jawab, kampung ni ada 1,500 orang penduduk. Tapi sekarang semua dah jadi Kristian, tinggal aku seorang sahaja yang masih Muslim. Sambil menangis. Jadi kenapa kau datang sini? Kenapa baru sekarang ada pendakwah datang ke sini kan? Mereka tanyalah, macam mana boleh jadi macam tu? Pakcik jawab, 3 tahun lepas ada seorang utusan dari sebuah gereja di Rom, Itali datang ke sini untuk menyebarkan dakwah Kristian atau Nasrani. Tapi orang yang diutus tu adalah perempuan muda berumur 18 tahun. Jadi perempuan tu datang ke kampung tu, disebarkan dakwah Kristian. Dengan cara apa perempuan tu buat? Dia dibekalkan oleh beberapa barang keperluan daripada gereja sana. Dia bagi ubat-ubatan, dia bagi barang-barang yang mencukupi untuk dia hidup kat situ. Jadi dia buat macam satu one-stop center. Untuk satu one-stop center tu untuk dia rawat orang-orang kampung, untuk dia bersihkan kawasan, sebab pada tahun tu dah lama kan, kawasan kampung masih kotor, banyak binatang-binatang liar. Jadi dia bersihkan semua tu, dia buat baik dengan orang kampung, dia bagi makan, dia rawat, dia basuh rambut-rambut mereka, dia buat baik dengan orang kampung. Jadi dengan tindakan dia tu, dalam 3 tahun, satu kampung tu semua dah jadi Kristian. Dan pakcik tu kata, dan sampai sekarang pun dia masih berusaha untuk Kristiankan aku. Dan sebab itulah aku duduk jauh dari kampung, aku duduk di luar kampung bawah pokok ni, sebab aku tak nak tercampur dengan pemikiran Kristian mereka. Aku tak nak terkristianisasi lah. Pakcik tu kata macam itulah, dia menyesali apa yang berlaku dekat kampung tu. Akhirnya 3 syekh ni pun memutuskan untuk buat satu strategi. Sebab mereka dah rasa tanggungjawab. Mereka datang ke situ dalam keadaan satu kampung semua jadi Kristian. Mereka buat strategi. Diorang buat scheme of things. Dia buat strategi. Diorang nak Islamkan perempuan tu. Jadi mereka pun berilah maklumat, mereka pun berilah ilmu kepada pakcik tua tu tadi. Dia bagi tahu pasal Islam, dalil-dalil, dan dia bagi tahu pasal Kristian juga, supaya mereka nak pakcik tua ni berdialog dengan wanita tu, dengan perempuan muda tadi tu. Seolah-olah macam pakcik tu nak approach perempuan tu, nak cakap nak masuk Kristian, tapi sebenarnya nak ajak berdialog. Okay. Akhirnya selepas 6 bulan, 3 orang syekh tu pun datanglah balik ke Cameroon. Dan perempuan tu mendatangi mereka. Perempuan tu cakap, aku nak masuk Islam. Aku nak masuk syurga. Tolong aku. Okay. 3 orang syekh ni cakap, boleh, kamu boleh masuk syurga. Tapi sekarang ni ada satu tugas yang sangat penting untuk kamu lakukan. Kamu kena Islamkan balik 1,500 orang yang kamu dah Kristiankan tu. Jadi akhirnya perempuan ni tarik balik semua penduduk kampung yang dia Kristiankan, sebab dia dah tahu cara untuk menangi hati masyarakat. Dia dah tahu dah macam mana untuk dia diterima dalam masyarakat. Jadi hanya dalam masa setahun sahaja, semua penduduk kampung dah berjaya masuk Islam semula. Okay. Cerita ni tamat di sini. Ni cerita benar okay, daripada Syekh tadi. Jadi pengajaran yang Syekh beri semalam ada 2 yang dia highlightkan. Yang pertama, dia highlightkan macam mana kekuatan ataupun power seorang pemuda atau belia, anak muda ni macam perempuan tadi,
Dia datang jauh-jauh sebarkan Kristian dan dia mampu buat benda tu. Maksudnya kita anak muda, bila kita betul-betul bersungguh, kita betul-betul kerahkan apa yang kita mampu, kita dapat capai dan kita dapat beri perubahan dan impak yang besar kepada sekeliling kita. Yang kedua, tengok perempuan tu macam mana dia ambil hati orang. Macam mana dia tahu adawatud dakwah. Dia tahu cara-cara untuk berdakwah. Dia tahu cara macam mana yang boleh diterima masyarakat. Bukan dengan cara yang memaksa. Dia buat cara yang baik-baik. Akhirnya awalnya dia berjaya Kristiankan dan selepas tu nak Islamkan lebih mudah. Sebab dia tahu dah cara menangi hati masyarakat. Jadi pengajaran buat kita lah di masa muda ni, kita manfaatkan sebaik mungkin, buat apa yang sepatutnya kita buat supaya di masa akan datang ada banyak manfaat yang datang daripada diri kita untuk semua.